الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Kita masuk dalam muka surat 190. Tajuk yang kedua itu, ibadah adalah hak Allah dan kewajiban manusia. Kali ini kita nak sebut pasal soal ibadah, menyembah Allah. Kata musannif, ibadah adalah hak di antara hak-hak Allah di atas hamba-hambanya. Kerana barang siapa mengenal Allah akan mengetahui dan menyadari hak Allah untuk disembah, dipuji, dicintai dan dipuja serta disyukuri. Kerana Dia adalah yang memberi hidup kepada manusia dan memberinya alat-alat dan sarana untuk menjaga kelangsungannya, yakni kelangsungan manusia dan makhluk. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dia menghasilkan hujan, dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ayat ini ayat Allah nak klaim bahawa Dia sebagai Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang menyediakan segalanya di atas muka bumi bagi manusia. Dia jadikan al-arda firasya, bumi itu terhampar, was-samaa'a binaa'a, langit itu kukuh terbina, wa anzala minas samaa'i ma'a, dia menurunkan air. Nampak, Allah Ta'ala buat benda yang simple supaya manusia jadi mudah faham dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, hari ini perjuangan kita adalah kita nak kembali, come back to simplicity. Kita nak kembali supaya jadi simple perjalanan hidup kita. Seorang yang bernama Ken Segel, dia tulis satu buku Think Simple. Yalah, walaupun barat tapi bagus pandangannya sebab dia pernah bekerja dengan syarikat yang bernama Next, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh Steve Jobs. Semasa Steve Jobs dihalau keluar daripada syarikat dia sendiri, Apple, kerana board of director undi untuk tidak bersama dengan dia. So share dia tak cukup, dia keluar. Menyebabkan dia tubuh satu syarikat namanya Next.
Tapi next tidak jadi macam Apple. Cuma ada seorang namanya Ken Segel ni, dia duduk dengan Steve Jobs lama. 17 tahun dia bersama Steve Jobs. Dia kata ada satu perangai yang Steve Jobs buat adalah dia always think about simplicity. Dia selalu fikir pasal nak jadikan benda yang payah tu jadi simple. Betul yang timbul hari ni ada iPad, timbul hari ni ada iPhone. Itu semua adalah tujuan daripada benda yang payah dari segi coding, susah nak faham, dia simplekan benda tu bagi jadi senang. Rupanya manusia memang suka yang simple, dia tak suka yang payah-payah. Dia nak yang segera, dia nak cepat, dia nak kalau boleh orang bantu dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tu sifat dia pada asal. Dia nak bagi orang faham akidah tu mudah. Sebab tu kalau nak bicara akidah, bicara qul huwallahu ahad itu sudah melengkapi akidah. Bila orang tanya kita Allah lagu mana, kita tak payah terang susah-susah. Dia jangan salah faham. Lagi hampa kata aku lawan sifat 20 pula dah. Sifat 20 tu bagus belajar bagi orang yang nak mendalami dan pendetilan. Tapi kalau orang tanya kita, macam mana kita nak terang Allah Ta'ala dalam masa 3 minit? Nampak tak? Nak terang Allah Ta'ala dalam masa seminit. Nak bagi tahu Allah Ta'ala tu macam mana dalam masa 2 minit. Bagi tahu aku tentang Tuhan 2 minit. Nampak? Orang nak dengar 2 minit tu. So Tuhan bagi simple punya kaedah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan sudah merangkupi. Dalam bahasa fiqh dia panggil jami' mani'. Seluruh, lengkap dan tidak ada cacat celah. Katakan Allah Ta'ala Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tak ada seumpama sesuatu pun sama dengan dia. Kan sudah lengkap jawapan tu. Senang kan terang pasal Allah begitu? Tapi nak ambil jalan yang dalam, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau orang kata hari ni Tuhan mengajar kita, kalau kamu nak sembah aku, ambil jalan simple yang mudah ya. Aku nak kamu tahu aku Tuhan. Aku jadikan muka bumi ni firasya. Aku jadikan langit itu terbina kukuh, dan aku turunkan daripada langit tu air. Semoga fa akhraja bihi nabatan minat thamarat, keluar tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi Allah. Kan Allah terang tu simple way, mudah kan faham? Tak susah, tak pening, tak perlu nak dalam-dalam. Allah nak apa ni? Tak, baca Quran dah tahu Allah Ta'ala nak apa. Simple yang Allah Ta'ala nak. Tahu aku sebagai Tuhan dan sembah aku, sebab aku layak disembah, kerana kamu duduk atas muka bumi aku, yang aku jadikan dia terhampar. Langit tu terbina kukuh, walaupun tak ada tiang, dan aku turunkan air daripada hujan. Dengan hujan tu seluruh rezeki jadi berkembang biak. Allah tak boleh jawab. Rezeki ni satu-satu pada aku. Hampa pernah tengok tak pokok tumbuh lagu mana? Hampa tengok tak macam mana aku jadi ke benda ni? Dari segi sistem DNA, dah Allah tak terang benda-benda yang payah. Simple. Patut agama kena buat nada simple tu bagi orang faham. Simple way ni yang orang zaman hari ni orang sedang perjuangkan. Apa benda paling simple orang boleh bagi pasal agama? Saya teringat tu bukan pasal apa, hari ni banyak sangat istilah-istilah yang susah orang faham. Bila orang cakap pasal Syekh kena ikut agama, Syekh tak boleh tak ikut agama kan? Macam hari ni cerita mudah, cerita simple, tapi jadi payah. Orang tanya soalan, Ustaz, Pokemon Go ni boleh main ke tak boleh? Apa jawapan dia tu? Mungkin tuan-tuan tak rasa apa-apa pasal tuan-tuan tak main Pokemon Go kan? Tapi hari ni yalah, kadang-kadang betul tak, bila benda tu tak ada kena mengenal dengan kita pun tak ambil tahu. Nak ambil tahu apa tu budak-budak punya hal. Aku tak main Pokemon ni, download pun tak. Bukan kata tuan-tuan tak main, saya pun tak main Pokemon, tak ada masa nak main. Tapi soalan tiba-tiba kenapa jadi payah? Jawapan tu payah. Pokemon Go haram, tak boleh, jangan. Asal macam payah nak jawapan dia? Kita pergi satu-satu. Pokemon ni haram tak mana?
Boleh rosak akidah umat tak? Tengok yang pertama, tak rosak akidah umat. Yang kedua, yang keluar fatwa kata haram, kenapa? Haram kerana dia menyebabkan boleh memudaratkan manusia. Sebab bila main Pokemon tu sampai tak tengok jalan kiri kanan, jadi aksiden. Persoalannya, main Pokemon ke haram ataupun main Pokemon sampai aksiden ke haram? Itu persoalannya. Soalan yang paling basic, main Pokemon ni rosak akidah tak? Itu soalan yang paling basic. Lara, baik, main Pokemon itu lara atau main Pokemon sampai lara? Hak mana satu? Dia kena terang satu-satu macam tu, baru faham. Saya tanya pada orang yang main, apa yang tak boleh Pokemon? Ustaz, Pokemon ni kalau main dia ralik leka. Yang haram tu pasal leka dan ralik. Main tu tak haram. Kita nak bagi simple way orang faham agama. Sebab zaman mutaakhir ni sudah ada generasi yang apa jua orang kata dia tak peduli. Dan dia tak mau dengar pun semua benda itu kalau benda itu dia tak boleh bagi explanation yang simple. Tu maksud dia hari ni. Sebab tu kita nak kena boleh biar agama ni yang kita ikut dia adalah agama yang mudah dan senang kita faham. Pasal itu basic agama. Kalau agama kita ikut jadi payah nak faham. Terang Allah Ta'ala tak jelas. Payah. Nabi Muhammad tak jelas. Nabi, siapakah Rasul? Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi bawa orang dengan dakwah sampai orang masuk Islam. Itu tugas Nabi. So, kerja kita sambung tugas tu. Kan senang. Simple tak? Simple. Nabi Muhammad Allah utuskan sebagai pendakwah. Nama pun Rasul, utusan untuk menyampaikan apa yang Tuhan bawa. Sebab itu dipanggil Rasulullah, utusan Allah. Kerja utusan apa dia? Menyampaikan berita daripada Tuhan punya risalah. Sampaikan yang tu, maka itulah kerja Nabi. So, hari ni kalau orang tanya kita, apa kerja harus kita buat? Kerja yang Nabi buat. Dah simple jawapan tu. Ajak orang kembali pada Islam dan praktik seluruh perkara yang diajar oleh Nabi. Ni ada orang terang bagi sulit. Nabi nak ikut, kena ikut serban cara dia. Nabi nak ikut, kena pakai jubah macam dia. Nabi nak ikut, kena simpan janggut macam dia. Nabi nak ikut, kena puasa sunat macam dia. Nabi nak ikut banyak benda. Nabi nak ikut, kena cara gini. Nabi nak... kan susah tu. Tadi saya ngajak kuliah muslimat. Bila saya kata, nak masuk syurga, senang ke susah? Ada yang jawab, susah Ustaz. Ada yang jawab, senang Ustaz. Yang bila jawab senang, nampak macam tak betul tak? Pasal hari ni semua orang anggap Islam kena susah. Kalau senang-senang ni tak Islam mana? Dia kena susah baru nampak Islam. Saya tanya, nak masuk syurga senang ke nak masuk syurga payah? Kalau orang tanya soalan tu pada tuan-tuan, nak masuk syurga senang ke nak masuk syurga payah? Kata tuan pilih, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Kalau jalan Islam ni senang dan mudah, nescaya orang ikut engkau wahai Muhammad. Tetapi jalan Islam ni memang berliku dan payah. Sebab tu Ustaz, dah Allah Ta'ala kata gitu, kami ikut jalan payah. Itu Mungkin tajuk kuliah saya ni tak apa kena guna dengan amal-amal ibadah. Tapi dia lebih kepada konsep macam mana cara Nabi fikir, sahabat fikir. Sebab tu mereka pergi lebih jauh. Saya punya, kalau orang tanya apa intention saya bila main kuliah, intention saya nak tengok orang dalam kuliah pergi lebih jauh, pahala lagi banyak, perjalanan lagi luas. Walaupun dia tak larat dah, dia fikir dia tak mau dah, tapi dia masih boleh. Kerana dia ada banyak benda yang selama ni orang lain duk cari benda tu, tak ada. Kan? Tuan-tuan hidup katalah 50 tahun, 60 tahun, pengalaman banyak tuan-tuan. Uruskan banyak benda.
Tapi bila sampai satu limit, dia jadi ana bari'un minad dunya. Minta maaf lah ustaz, saya dunia ni saya rasa cukup lah kata. Bagi orang muda pula. Oh, jawapan tu mengecewakan. Bagi Nabi pun mengecewakan, sebab Nabi tak pernah berhenti berjuang dan continue apa dia buat sampai mati. Kita boleh tarik break sekejap, kononnya ada jalan lain. Oh, bahaya. Bahaya tu. Bahaya. Duduk di masjid, buat kerja yang berkaitan dengan masjid saja. Duduk di satu tempat, hanya nak, yang paling tak tahan, saya dah pindah pergi pondok ustaz. Saya habis pencen ni, pindah pergi pondok. Siapa? Oh, pondok tenang ustaz. Tak ada siapa kacau. TV tak ada, internet tak ada. Kami duduk zikir dan tu semua rasa tenang ya. Baru rasa aman dan damai. Hadza gharar. Ini penipuan paling besar dalam agama. Inilah sebenarnya yang syaitan nak. Bila orang lari diri daripada kehidupan manusia, mula buat benda-benda yang dia rasa menenangkan jiwa. Sebab tu tahniah pada ayah-ayah dan bapa-bapa yang masih duduk di Shah Alam ni, Syekh Syalapan ni, terus ada di sini, tak pindah pergi pondok. Terima kasih banyak. Sebab Nabi sampai mati, cuba habaq bila Nabi pergi pondok. Cuba habaq seorang sahabat Nabi yang meninggalkan Madinah pergi duduk pondok. Cuba habaq. Jangan salah faham pula, saya tidak menghina pondok. Pondok tu bagus untuk orang nak mengaji, nak tambah ilmu, tapi dia mesti keluar lepas tu buat sesuatu. Tapi kalau dia fikir nak mati di situ, that's the big problem. Tapi kalau dia sudah tak ada siapa, macam ibu-ibu tak ada siapa, laki pun tak ada dah, tak ada siapa pun nak ambil jadi bini semula, pergi duduk pondok tu tak apalah, pasal eloklah begitu. Ini laki duk gagah sihat, gagah perkasa, bekas CEO syarikat, pernah jadi COO, banyak benda dia tahu, dia reti belakang pasal dunia ni. Tiba-tiba orang nak pakai dia untuk teruskan jalan Nabi. Saya dah kot, saya dah habis. Itu paling takut. Nabi install kita, set up kita menjadi kelompok non-conformist. Nabi tak pernah set up kita jadi conformist. Apa maksud conformist? Conformist always follow the rule, nak mengekalkan status quo, tak nak bertindak lebih daripada suatu, dan mereka akan tekal begitu sampai bila-bila. Sebab ada non-conformist inilah dunia hari ini jadi. Negara Amerika jadi pasal ada orang non-conformist yang bersatu membentuk Amerika. Yang Islam sampai ke sisi kita ni pasal ada kelompok non-conformist. Non-conformist maksudnya original. Mereka tidak akan ikut rule biasa, mereka akan buat jalan lain. Mereka nilai yang disebut dalam hadis ghurabah. Mereka mempertahankan simplicity, dan mereka sangat-sangat nak jalan lain. Semoga jalan yang orang lain selalu ikut, mereka tak ikut. Tapi jalan itu adalah jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu jadi, betul. Macam yang jadi kepada Bilal bin Rabah. Siapa kata Bilal bin Rabah lari daripada Madinah pergi duduk pondok? Dah. Dia teruskan kerja yang dia tidak boleh buat di Madinah kerana cintakan Nabi, sebab teringat Nabi. Dia sampai di Syam, dia buat kerja yang lebih daripada dia berada di kota Madinah. Cuba kalau dia buat macam orang ini buat, sampai-sampai di Syam, orang kata pakcik bukan sahabat Nabi ya? Kami dengar pakcik nama Bilal. Pakcik ya Bilal? Dia kata dia, saya. Tapi tak apalah kot, hampa buat belakang lah. Aku dah lama dah buat kerja ni. Lah aku dah rasa nak pergi duduk tempat ni nak tenang lah. Hampa terus lah, hampa terus. Tak. Di situ dia mula mencipta satu benda yang berbeza daripada Madinah. Di situ dia buat perniagaan yang berbeza daripada Madinah. Di situ dia cetuskan kekayaan, dan dengan kekayaannya
merebak Islam di Syam yang sepadannya dengan Rom. Ini baru istilah ibadah. Sebab tu Allah tekankan, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Bukan tonggang terbalik, hanya yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Sembah ni maksudnya hati tetap bawa Allah pergi mana saja, semua sembah. Dan simple orang terang begitu. Nampak maksud sembah, ambil Allah sebagai Tuhan dan bawa Allah ke mana sahaja untuk diperjelaskan pada orang. Ibtihaj Muhammad, Dila Muhammad, ini di antara atlet Olimpik baru ni tuan-tuan, yang mewakili Amerika Syarikat, tapi mereka Muslim tuan-tuan. Ibtihaj Muhammad, seorang wanita yang main pedang, lawan pedang. Dia pakai tudung tuan-tuan. Masa orang temu ramah dia, semua orang pelik. Orang ingat dia daripada Timur Tengah, kulitnya hitam. Memang dia berbangsa daripada bangsa yang tinggal di negara Arab. Tapi sebab bapa dengan ayah dia berpindah ke Amerika, dia memang dilahirkan di Amerika, citizen of America, dan dia tidak ada negara lain. Cita-citanya nak dapat pingat emas di dalam sukan Olimpik. Fight habis-habisan nak dapatkan pingat emas. Kalau orang tanya kita, itu ibadah ataupun tidak? Menaikkan Allah ataupun tidak? Sedang berusaha mempamerkan Allah ataupun tidak? Ini kena tanya. Inilah orang yang Nabi iktiraf, sebab mereka jadi postman sama macam Nabi SAW. Saya selalu bertanya, nak masuk syurga ikut jalan siapa? Jalan Nabi atau jalan kita? So kena review. Jalan kita sama tak dengan jalan Nabi SAW? Bila Nabi duduk satu tempat, munajat panjang, zikir panjang, sampai tak buat apa, 4-5 hari tak keluar jumpa masyarakat. Cuba sebut bila Nabi buat demikian. Macam mana nak masuk syurga? Tidak ikut jalan Nabi SAW. Yang Nabi tiap-tiap hari bertemu dengan orang, bertegur siapa, bagi simple way, tawarkan syurga, bagi perkhidmatan pada orang. Bila Ibtihaj kata cita-cita nak dapat pingat emas dalam sukan Olimpik, tak ada satu orang yang mengucapkan tahniah kepada dia. Teruskan Ibtihaj, kami bersama kamu. Tak ada. Semua anggap Olimpik. Ni semua kerja-kerja Olimpik kan, sukan-sukan zaman Rom ni semua syirik. Kalau pandangan gitu lagi teruk, sempit terus agama tu. Ibtihaj kata, aku bercita-cita dapat emas kerana kami di Amerika sekarang ni sedang menghadapi krisis. Donald Trump lawan dengan Hillary Clinton. Kalau Donald Trump menang sebagai presiden dan dia teruskan apa yang dia ucap, iaitu polisi aku tidak mahu orang Arab Islam masuk ke Amerika dan tutup pintu rundingan dengan orang-orang Islam, nasib kami di Amerika macam mana? Aku tak ada tanah air lain. Aku tak boleh pindah pergi Bahrain. Aku tak boleh pindah pergi Malaysia. Kalau main Malaysia agak-agak dihantar balik tak macam Rohia tuan-tuan. Aku tak ada wilayah lain boleh pergi. Tempat aku memang Amerika. So aku mesti fight untuk di Amerika. Oleh itu cita-cita aku nak bagi tahu, kalau aku dapat pingat emas dalam sukan Olimpik, aku nak bagi tahu kepada orang-orang di Amerika, kami komuniti Muslim juga ada sumbangan naikkan nama Amerika sebagai rakyat yang suka menjadi warga Amerika. Tapi kami Muslim. Itu cara orang fikir, cara Nabi tuan-tuan. Kalau tak ada fikiran tu, wow, bahaya. Aku sekali dia fight, sampailah dapat pingat gangsa. Tak apalah, tapi sekurang-kurangnya nak bagi tahu Muslim ada sumbangan. Dia bawa Nabi dalam sukan Olimpik. Baru ada satu orang cerita pasal
Ni bila saya cakap benda ni orang kata remeh. Tapi di luar sana, di situlah orang kenal Islam. Di antara cerita menarik adalah dia ni bila pergi mandi di kolam renang, dia suka pakai swimming suit yang muslimah. Kita punya cara bila tengok orang pakai swimming suit tu, kita tetap kata yang tu tak patuh syariah sebab masih nampak bentuk. Tuan-tuan, mana nak cari orang perempuan pakai baju tak nampak bentuk, tuan-tuan, kecuali dia pakai kotak, tuan-tuan. Dia pakai kotak atas kepala, kotak atas badan je tak nampak bentuk. Tapi kalau dia pakai baju tetap nampak bentuk. So dia pun pakai baju renang, mandi dalam kolam renang, tiba-tiba bertemu dengan non-Muslim daripada negara barat. Tanya dia soalan, daripada mana beli baju ni ya? Dia pelik tanya soalan tu. Kedai depan tu. Saya nak beli. Kenapa cik nak beli? Saya ni duduk di barat dah lama. Kami punya kod etika pakai untuk swimming suit mesti hanya bikini ataupun pakaian-pakaian yang sangat pendek. So di barat, kami kalau pergi ke kolam renang tak pakai pakaian itu, kami telah dianggap melanggar etik pakaian di kolam renang. So kami di barat tidak ada pilihan. Itu kod etika pakaian kami untuk kolam renang, dan kami wajib pakai demikian. Untuk pengetahuan anda, bukan semua orang-orang barat suka pakai macam itu, kerana ada di kalangan mereka yang kulitnya sangat sensitif, kena cahaya matahari boleh jadi lebih teruk, dan mereka ada yang tak suka berjemur, nak tutup, tapi di barat tak boleh. Siapa pakai demikian melanggar kod etika pakaian, dan kami menjadi orang yang kena paksa pakai baju gini. Bila saya datang ke negara kamu, saya dapati wanita-wanita di sini lebih berhak memilih. Dia nak pakai hanya bikini boleh pakai, dan tak larang pula orang pakai benda pakaian yang kamu pakai ni. So bila aku datang sini, mindset aku bertukar. Betapa wanita muslimah yang Islam banyak choice, mereka tak dipaksa macam kami, dan mereka lebih terbuka kerana mereka mendapat suatu layanan lebih bagus. Kami tak dapat layanan begitu, kami lebih tertindas menjadi wanita di barat. So dengan yang kamu tunjuk ni, terbuka fikiran aku sendiri boleh pakai macam kamu, dan aku tak ada masalah untuk pakai macam kamu, kerana pakaian macam kamu lebih secure untuk kulit aku. Bukan, nak kata apa? Dia buat kerja Nabi ke tak? Membantu. Itulah orang yang buat kerja Rasulullah. Nothing to say, tak ada benda cakap, hanya pakai. Inilah maksud kuliah, tuan-tuan. Saya bukan nak ajar orang, saya cuma nak ajak share ni. Sebab tu ada satu perkataan paling besar hari ini, frame syarak. Kita nak hidup dalam frame syarak. Allah sebut dalam surah Jasiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kami jadikan kau Muhammad kena ikut syariat. Nabi diperintahkan Allah ikut syariat. Fattabi'ha, kena ikut jalan ni, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Dia ada satu frame. Memang tak ada istilah tu dalam fiqh. Syarak tu kira frame, cuma saya namakan frame syarak nak bagi mudah faham. Macam orang main gitar, dia ada fretboard dia, itu frame gitar. Nak main gitar kat mana pun jangan keluar daripada 6 tadi tu. Macam mana kod dia lupa tuan? Atas E ke apa, saya lupa dah. Sampai 6 tali tu, semuanya nak main gitar berdasarkan 6 tali. Jangan siapa keluar pada tali itu. Siapa keluar pada tali itu, dia sudah terkeluar daripada kaedah bermain gitar. Macam orang main chess, dia ada chessboard, betul tak tuan-tuan? Kalau chess pun tuan-tuan tak main, saya tak tahu. Chessboard. Nak tanya, boleh tak kita main chess tu, buah hak tepi hak terkeluar? Tak boleh. Orang kata gila mana main ni? Weh, dalam ni hak tu dah keluar dah. Tak kira aku nak buat juga. Orang akan anggap kita terkeluar daripada permainan catur. Kita kena ada frame. Itu hidup kita. Al-Muslim 'inda syurutihim. Orang beriman berada di atas syarat dia.
tak boleh keluar. Cuma persoalannya, ni soalan nak tanya, kita wajib ikut syarak atau kita wajib guna syarak? Ini persoalan saya. Kita wajib ikut syarak atau kita wajib guna syarak? Tak faham lagi. Kita bila bermain gitar, kita kena ikut permainan gitar atau kita guna kaedah permainan gitar? Tak faham lagi. Kita main chess, main catur, kita ikut peraturan atau kita gunakan peraturan? Siapa ikut peraturan pasti kalah. Tapi siapa guna peraturan, itu yang dia boleh buat checkmate dah. Tak nampak tak? Sebab tu dia hanya ada satu garisan halus yang tak boleh beza. Orang kata sama ustaz, ikut syarak dengan guna syarak sama. Ikut syarak, follow, tak berani ejah apa-apa, conformis. Orang kata semayang tarawih 8 rakaat lah, conformis. Orang kata lepas Ramadan kena buat puasa Syawal 6 hari, kena buatlah. Kalau tak buat tak boleh, conformis. Ya, sami'na wa ata'na. Dia menjadi conformis dalam syarak. Conformis, do nothing. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia follow je perjalanan. Dunia kita hari ini, dalam dunia Islam, semua orang patuh pada syariat hingga jadi konformis semua perkara berkenaan dengan Islam. Tetapi bila dia gunakan Islam, yes, baru dia jadi non-konformis. Baru dia boleh datang ke tempat sini, baru dia boleh keluar berlayar. Sebab dia tahu pelayarannya berbaloi. Dia boleh gunakan syariat untuk tujuan kehidupan. Maksudnya gini, bila kita ikut syarak, kita follow the rule. Tapi bila kita guna syarak, tu yang kita nak adjust. Mana jawapan ni boleh ubah tak? Kalau boleh ubah, macam mana nak ubah? Maka timbullah persoalan, ustaz, saya puasa 6, boleh tak saya buat qada sekali dengan puasa 6? Orang yang bertanya soalan begitu, dia memikirkan jalan-jalan yang menggunakan syariat. Kalau jawapan orang yang hanya patuh pada syariat, bukan gunakan syariat, dia akan jawab, tak boleh. Puasa 6, habis puasa 6, barulah puasa qada. Itu jawapan dia. Betul? Tapi kalau dia fikir sikit, boleh ya. Cuma jangan gabung dua niat. Jangan buat dua niat sekali, satu niat cukup. Puasa qada tapi dalam bulan Syawal. Kalau sampai 6 hari, kena qada 8 hari. 6 hari itu sudah dikira sitta min Syawal. Sebab Nabi tak pernah kata puasa 6 hari dalam bulan Syawal mesti ada niat khusus. Tak ada. Siapa puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal dan kemudian tambah dengan puasa-puasa yang lain, maka 6 hari itu dikira sebagai puasa sitta min Syawal. Ini orang gunakan syariat, bukan patuh pada syariat. Yang kita kata frame syarak dia macam tu. So tugas kita luaskan frame tu, jangan bagi sempit. Yang haram keluar daripada frame, tu tak boleh. Kok mana kita nak buat, mesti berada dalam frame. Kerja kita luaskan frame, jangan sempitkan frame. Habis tu ustaz, kalau semua pakat peluah frame syarak, habislah Islam, tak ada keaslian lah. Kita ulang. Frame syarak yang boleh diluaskan hanyalah dalam perkara-perkara yang tidak qat'i. Kalau perkara qat'i, maksudnya perkara yang ada nas daripada Al-Quran, dia panggil qat'i subut dengan qat'i dilalah. Maksudnya nas tu tak boleh berubah. Contoh yang tak boleh berubah daripada dulu sampai sekarang, tak ada siapa boleh ejaz, solat 5 waktu. Jangan siapa-siapa berani ejaz. Dulu solat 5 waktu, sebab lah sibuk 3 waktu. Tu nak 6 rajam. Tak boleh ubah. Haji dalam bulan haji, tu tak ada siapa boleh ubah. Orang kata, ustaz, dah haji ni ramai sangat pergi Mekah, boleh tak kami buat di Pulau Pinang?
Tak boleh pasal dia qat'i, tetap memang kena pergi ke Mekah. Yang ni jangan siapa berani ubah. Yang ni non-konformis ke konformis ke, tetap kena berada dalam rule itu, dia tak boleh kacau. Ramadan bulan puasa jangan sampai injak. Tutup aurat benda qat'i, jangan siapa kata dulu boleh lah kena tutup aurat pasal orang laki-laki semua nafsu macam mak air kebau. Lah ni tak payahlah pasal orang laki-laki semua okey normal dah tak, dah. Yang tu qat'i, tak ada siapa boleh ubah. Yang kita cerita hari ni, yang kita nak adjust adalah perkara zanni, yang dalilnya ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata tidak boleh. Maksudnya yang kita boleh adjust jadi besar atau luas, jadi sempit atau luas adalah dalam perkara ijtihad yang berkaitan dengan zanni. Contoh mudah tuan-tuan. Dulu kita bayar zakat fitrah pakai apa tuan-tuan? Beras. Siapa berani ejah tahun 80-an dulu boleh biar pakai duit, cari kena penampak dengan ustaz. Ingat zaman tu. Zaman tu tahun 70-an, tahun 80-an, jangan siapa berani bayar zakat pakai duit, mesti ada beras. Sebab ijtihad zaman hari tu kena bayar zakat pakai beras. Sebab mengikut qaul Syafi'i, siapa bayar zakat guna duit tidak sah. Itu termasuk zonni. Ijtihad Syafi'i kata demikian. Ijtihad tu berubah kerana ada fatwa dan pandangan orang lain boleh bayar pakai duit. Hari ni orang ubah tak benda tu. Hari ni lembaga zakat sendiri ubah. Daripada bayar zakat fitrah menggunakan beras, lah bayar zakat pakai apa tuan-tuan? Lah bayar zakat bukan pakai duit dah, pakai SMS. Tak tengok pun duit, SMS je. Zakat fitrah saya wajib pada tahun ni RM7. Pak, hantar SMS ke lembaga zakat. Dah dia iktiraf, ada pun dia punya application. Ubah tak? Ubah. Sebab kita tak boleh follow. Kalau kita follow bawa beras, oh susah orang. Itu saya kata boleh ubah tadi. Azan. Kita bagi ruang pada azan insya-Allah. Kita sambung sikit lagi. Dulu di antaranya adalah hukum musafir wanita seorang diri tanpa mahram haram. Tak boleh. Dan pada masa itu memang patut pakai demikian. Sebab ada hadis dan ada tujuan hadis tersebut. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tak boleh orang perempuan musafir seorang diri melainkan dengan mahram. Zaman tu. Tapi mutakhir hari ni orang perempuan kerja sendiri. Laki dia tak teman dia. Kadang-kadang bos arahkan dia outstation pergi ke Melaka. Dia kena buat kerja-kerja tengok site, dan dia adalah merupakan orang yang terlibat dengan kontraktor, jadi apa dia view rumah dan sebagainya, yang terpaksa keluar. So hari ini hukum berubah kerana ada hadis Nabi pun menceritakan bahawa ada satu zaman nanti bahawa keadaan aman wanita musafir seorang diri, tidak ada gangguan di jalanan. Maksudnya Nabi kata tak boleh dulu sebab bimbang wanita dalam keadaan tidak aman. Tapi bila timbul keamanan, wanita dah boleh musafir walaupun seorang diri dengan syarat keadaan jalan aman, tenteram dan tidak ada problem di tengah perjalanan, maka boleh dia musafir seorang diri. Lagipun dia ada kerja yang harus dibuat. Oh, kalau fatwa dulu tuan-tuan, tak mahu cakap lah. Ada kawan-kawan kita nak pergi mengaji Mesir. Bila tanya, Ustaz, anak saya nak mengaji Mesir tapi dia nak pergi seorang. Tak boleh, kamu kena teman dia pergi Mesir. Jenuh. Dak Ustaz, dia pergi tu mengaji. Tak kira. Dak, tak boleh. Saya dak tangan. Zaman dah berubah tuan-tuan. Kalau kita masih pakai rule lama, kita akan ketinggalan. Sebab hari ini dah berubah. Daripada zaman teknologi dulu, dah dia naik kepada zaman industri, naik pada zaman teknologi. Tukar daripada zaman teknologi, zaman informasi, zaman wifi. Siapa tak ada wifi, tak ada hidup zaman sekarang. Dan sudah bertukar daripada zaman wifi kepada zaman data. Ini yang Jack Ma sebut. Today adalah data, teknologi, DT. We not talk about IT. Orang tak cakap pasal IT tadi. Orang cakap pasal DT.
So Islam perlu grow untuk sampai tahap tu. Tapi kalau Islam tersekat, habis. Saya sebut, dalam perkara qat'i, Islam memang tidak akan berganjal. Tapi dalam perkara zonni, Islam kena change. Kalau tidak, dia ketinggalan. So wanita boleh berdasarkan ijtihad ulama. Sebab tu seorang ulama yang hebat, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia sebut dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Perkataan dia menarik. Dia kata, yaqulu al-alamah Ibnu Qayyim. Dia kata apa? Al-ahkam naw'an. Hukum tu ada dua jenis. Naw'un la yataghayyaru an halatin wahidah. Satu jenis tak akan berubah sampai bila-bila. La bihasbil azminah walal amkinah. Datanglah masa mana pun, datanglah zaman mana pun, hukum ni tak berubah. Ini hukum qat'i yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan siapa berani injak. Yang ni kalau siapa injak, saya orang mula-mula lawan, tuan. Jihad tak pernah hilang daripada dulu sampai sekarang. Puasa daripada dulu sampai sekarang wajib, tak ada siapa boleh injak. Haram makan khinzir daripada dulu sampai sekarang, dah apa jua jenis. Jangan ada berani kata yang haram babi besar, babi kecil tak apa, suci, taharah. Oh, tak boleh. Sebab qat'i daripada dulu sampai sekarang. Jangan siapa berani ubah itu. Tetapi kata Ibnu Qayyim, wa na'utsani, jenis kedua, ma yataghayyaru bihasbi iqtida'il maslahah lahu zamanan wa makanan wa halan. Yang kedua boleh berubah dengan sebab berubah zaman, berubah tempat dan berubah keadaan. Yang ni berkaitan dengan zonni. Bila ulama tak sepakat, ulama ijtihad, ulama masih berbincang, yang tu kita boleh pakai yang mana kita nak pakai. Selagi penting untuk zaman itu. Dulu ingat zaman dulu, masa saya balik mula-mula Mesir tahun 2000, masa tu masih lagi ada pendapat haram wanita menjadi ahli parlimen. Tuan-tuan pernah dengar zaman tu? Masa tu orang-orang yang bakal bertanding jadi wakil rakyat ni, saya pernah berforum dengan mereka. Dia jadi ahli panel forum, saya ahli panel forum. Tiba-tiba dia bertanya soalan pada saya. Almarhumah Dr. Lu'lu' masa tu, Ustaz, walaupun saya ahli panel, saya nak tanya soalan pada Ustaz. Bolehkah wanita menjadi ahli parlimen? Saya kata boleh, kerana berdasarkan kitab Dr. Abdul Karim Zaidan, dibenarkan wanita menjadi ahli parlimen dengan syarat tidak merosakkan hidupnya, keadaan aman, dan dia tidak terlepas tanggungjawab sebagai isteri, dan dia tetap menjaga akhlak sebagai muslimah. Dia pun kata, Ustaz, saya tanya ni bukan apa Ustaz, ramai orang lawan kami kata tak boleh, haram, haram dan haram. Itu zaman tahun 2000. Zaman sekarang dah berubah. Kalau kita masih pakai pendapat tu, agak-agak Islam ketinggalan atau Islam ke depan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya saya, Ustaz, sekarang ni siapa yang betul-betul buat kerja Islam? Tuan-tuan nak kata siapa? Saya berani kata yang betul-betul buat kerja Islam hari ni adalah Erdogan. Keadaannya sangat kritikal. Dia duduk dalam suasana Islam tak boleh buat. Dia tanda tangan satu perjanjian dengan kerajaan bahawa bila dia memerintah, dia tidak akan melaksanakan Islam di Turki. Tanda tangan dia khusus, tak akan laksanakan Islam di Turki. Inilah punca Erbakan bergaduh dengan dia. Nektemin Erbakan ataupun Najmuddin Erbakan. Dulu kita ingat ada nama Refah, tuan-tuan. Ni AKP. Dulu masa Refah hampir menang, yang menguasai Refah adalah Erbakan. Erbakan bukan salah orang, tuan-tuan. Seorang engineer, pakar buat kereta kebal. Dia ni kalau pasir dunia makan tak habis. Sampai hari ni dia punya kereta kebal digunakan oleh Jerman, dan memang patented dia daripada dia, dan Jerman gunakan teknologi yang dia buat. Bukan calon-calon orang tak, bukan ustaz kampung, bukan lah. Ni betul-betulnya orang. Tapi bila Erdogan tanda tangan tak mau laksanakan Islam, Erbakan marah sehingga akan berpisah. Tok Guru jadi pergi berdamai dua orang ni.
Tok Guru terperangkap. Jumpa Erbakan, kata pada Erbakan, berbaiklah dengan Erdogan, kita kena sokong dia. Erbakan bantah Tok Guru. Nak sokong lagu mana? Dia tanda tangan tak mau buat Islam. Takkan hang nak jadi macam dia? Hang pun sekular dah. Habis. Tok Guru jadi kena sekular tuan-tuan. Tak pernah buang serban tu. Pergi jumpa Erdogan. Erdogan pula marah dia. Pasal kata dia sama dengan Erbakan, tak boleh terima pendapat baru. Tapi kalau dia tu, saya kata dia sedang ikut Islam ataupun dia menggunakan Islam, ni kelebihan dia. Bila ulama datang jumpa dia, kerana marah, kata nak buat Islam, tapi di Turki masih ada rumah pelacuran, masih banyak orang boleh melanggan pelacur. Macam mana kamu nak buat Islam? Ada seorang ulama datang jumpa dia khusus, marah dia. Kata nak buat Islam, rumah pelacuran banyak. Dia jawab, hari ini kita ada agenda lebih besar. Nabi sendiri pun bila memerintah, menjadi seorang pemerintah, Nabi tak selesaikan rumah pelacuran dulu, kerana ada agenda lebih besar. Kenapa ada pelacuran? Bukan kerana mereka nak melacur. Ada pelacuran kerana ekonomi tidak stabil. Kerja saya menguatkan ekonomi, semoga bila ekonomi orang Islam kuat, automatically mereka yang menjadi pelacur berhenti melacur kerana kerja sudah ada. Ekonomi sekarang di Turki, daripada tanggal 110 tak salah saya, tanggal 100 di dunia, sekarang sudah menjadi angka ke-16 daripada seluruh dunia. Ini kuasa baru dunia tuan-tuan. Tok Guru sebut satu perkataan yang semua orang agak tak setuju. Ada dua buah negara yang kita kena sokong mereka kerana mereka inilah harapan kita dengan Islam. Pertama Turki, yang keduanya Iran. Marah orang sebut Iran. Syiah kan? Syiah. Kata Tok Guru, Iran walaupun Syiah, dia tahu dia tak boleh bebaskan diri daripada rakan-rakan Muslim, daripada Sunni. So mereka cuba untuk sampai tahap fiqh mereka yang berkaitan dengan Syiah adjust sampai dekat dengan Sunni. Nak bagi Sunni tak rasa hati dengan mereka. Tu kita kata kita ada agenda lebih besar daripada Syiah. Jangan salah faham. Ustaz tu Syiah apa? Mampu kena cok pula. Saya memang menentang akidah Syiah, dan saya tak setuju dengan akidah Syiah. Tetapi bergaduh dengan Syiah bukan satu keutamaan sekarang. Kalau cara fikir ini orang bawa, saya yakin 4-5 tahun lagi Islam grow, naik tuan-tuan. Sebab orang tukar dulu benda-benda yang lain yang tak boleh bincang, jangan bincang dulu, tak tepi. Pasal kita berada di zaman fitnah yang perlu menggunakan kebijaksanaan dalam perkara-perkara zon ni. Tu ustaz dia tanda tangan tak mau buat Islam tu, takkah itu qat'i? Tuan-tuan, kan Nabi pernah padam namanya Muhammad Rasulullah. Perjanjian itu bukan muabadan, bukan selama-lamanya. Perjanjian itu di masa itu, dan dia pun tahu kalau aku tanda tangan buat Islam, aku tak boleh buat pun. So aku tanda tangan dulu, sebab lagi panjang aku boleh uruskan negara ini. Satu hari tak perlu perjanjian, bertukar sendiri dengan Islam. Itu cara orang tu fikir. Kalau politik macam ni, baru politik, baru kita wow. Dia hampir terbabit dalam peperangan di Syria, Turki. Tuan-tuan, hampir terbabit, tetapi oleh kerana dia bersabar, jaga, tak mau terbabit, sampai hari ini mereka cukup baik dengan Rusia. Rusia walaupun nampak macam bergaduh dengan dia, tetapi banyak kerjasama dibuat dengan Rusia. Dan seluruh maklumat-maklumat yang berkaitan dengan special brand SB ni, Mabahis, dan banyak special brand daripada luar dapat ditangkap kerana maklumat daripada Turki dan maklumat daripada Rusia. Aku nak cakap agama tu dia. Kalau boleh sampai limit tu, yes.
baru sampai darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Politik sangat matang, hebat. Bila jururunding kafir Quraisy kata, kami tak kenal Muhammad Rasulullah, kami kenal Muhammad bin Abdullah. Padam Muhammad Rasulullah. Ali tak mau padam. Ali kata, Nabi tanya tak mana, tak mana. Sebab Nabi kan ummi. Tak mana, tak mana. Tanya Rasulullah, Nabi padam. Tulis Muhammad bin Abdullah. Apa hal sangat tidak sebut Muhammad Rasulullah. Yang penting perjanjian Hudaibiyah terlaksana, Islam boleh pergi lebih jauh. Ni cara Nabi fikir. Bukan lebur ke Islam, tidak buat sementara kerana ada ruang lain. Di Malaysia beza. Saya sebut tadi kondisi Turki. Tengok tu guru politik dia bijak, tuan-tuan. Orang kata nak pindah RUU tu adalah hukum hudud. Dia pun tak kata hukum hudud, dia cuma minta 2-3 benda saja, bukan berkenaan dengan benda lain. Dia minta 2-3 benda saja, dan benda tu pun bukan tepat dengan Islam pun. Cuma Tok Guru punya cara fikir, kalau dah berganjak ni sikit, insya-Allah lepas ni ganjak lebih kuat. Orang kita dia kira bagi boleh terus. Tok Guru jawab, orang kita nak tengok hudud terlaksana, baru berjaya hudud. Tok Guru kata, sebab ada perbincangan macam tu, jabatan kerajaan hari ni dah boleh bercakap pasal hudud, dah boleh buat seminar, orang dah boleh tak tentang hudud, manusia boleh iktiraf hudud hukum Islam. Kejayaan besar lah tu. Macam mana? Ni baru presiden, tuan-tuan. Ni baru Perdana Menteri. Marah punya marah habis dah. Kam. Sebab kita nak something, kita bukan bercakap benda yang remeh-remeh, benda yang nak kita bercakap tentang pasal kita nak pergi dengan Islam, kita nak jadi non-konformis, kita nak pergi jauh dengan syariat, kita nak tetap nak berada dalam frame. Saya mengharamkan diri saya dan orang-orang yang bersama dengan saya keluar daripada frame syarak. Jangan siapa berani keluar pada frame itu, tetapi meluaskan frame. Ini cara kita. Selagi dia perkara zonni. Ustaz nak tahu mana zonni dengan qat'i? Tu kena mengaji ya. Tu kalau tak ngaji tak tahu. Ingat satu masa dulu, simpan janggut ni wajib, siapa buang haram. Sekarang nada tu dah kendur sikit. Tak apa, boleh buang janggut. Pasal Nabi kata simpan janggut, Nabi tak kata wajib simpan janggut. Dah ada perbincangan. Yang qat'i jangan siapa berani injak. Saya mudah faham. Perkara yang ada nas bukan ijtihad, iaitu kita jangan berani injak. Tapi kalau ijtihad, tak apa, kita boleh tolak ansur bincang sikit. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Saya bukan bantah, ada fatwa setengah negeri kata Pokemon haram. Ada setengah negeri tak keluar fatwa. Tak apa, ambil yang tak keluar fatwa tu tak ada masalah pun. Yang teringin nak main lah. Cuma yang haram, bila bermain sampai aksiden, tu haram. Bukan bermain tu haram, aksiden tu haram, pasal membahayakan diri. Jom tuan-tuan, gunakan semua ruang agar Islam naik. Saya nak kempen tu ya. Apa jua ruang Islam boleh masuk, kita kena celah. Jangan cuba lari diri. Jangan cuba rasa tak boleh ni sebab aku mengaji itu, kata tak boleh. Tak boleh tak mana? Yalah, campur lagi perempuan ni tak boleh lah. Campur ni lagi dia haram. Tuan-tuan, Dr. Abdul Karim Zaidan bila orang tanya soal bercampur, kenuri bercampur laki-laki dan perempuan, ikhtilat hadirah, ikhtilat yang berlaku hari ni. Kita pernah pergi rumah kenuri tak tuan-tuan? Ke rumah kenuri bila dia buat kemah muslimin dengan muslimat, tuan-tuan pernah tengok tak? Ni kemah muslimin, kemah muslimat. Lalah jadi kemah siapa? Tak ada, dia campur habis. Pasal mai laki bini bawa anak 7 orang. Kalau pisah gitu, laki tahu dah bila pisah dia lepas semua anak ke bini. Komak. Mula bini serabut. Abang mai dak muslimin sini. Jaga tak mai jaga. Pi juga. Dah ikhtilaf. Kalau itu haram,
oh mati kita. Lalah jadi satu agenda. Anak ni kalau kenuri ni dah tak apa-apa sangatlah pasal duk campur ni banyak jadi anak. Asal macam tak kena Islam macam tak bagi. Benda tu ada khilaf. Ulama kata boleh selagi mana tidak berlaku percampuran maksiat, hanya bercampur dengan sebab tempat duduk nak makan. Salahkah kita makan sini, orang perempuan yang makan sebelah kita? Berdosa tak macam tu? Tak berdosa. Yang berdosa perempuan tu makan atas paha kita. Tu bukan berdosa. Kalau tak ada problem macam tu, jangan cari problem, biarkan. Lagipun percampuran tu percampuran yang tidak haram. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, kerana iman masih terjaga, syariat masih terbentuk, dan tak ada orang buat maksiat di situ pun, hanya makan sebelah. Ada orang sanggup tapi kerana berpegang dengan pendapat tak boleh bercampur, dia lebih rela putuskan silaturahim daripada buat perkara khilaf ni. Ingat, putus silaturahim tidak ada khilaf. Benda macam tadi masih ada khilaf ulama. Ni kena cerdik tuan. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar tu insya-Allah. Salah silap terkasar bahasa, mohon maaf. Kenuri menyanyi. Kalau ada dia menyanyi tak apa api ya, tak ada masalah apa. Tengoklah nyanyian tu nyanyian apa. Dan kalau yang menyanyi itu tak tutup aurat, macam inilah. Menyanyi itu tak tutup aurat, kita berdosa. Itu soalan ni. Lepas tu kita kena main dengan soalan itu. Dia nyanyi dan dia tak tutup aurat, kita berdosa. Apa kena-mena dengan kita? Dia menyanyi, dia buka aurat, aku berdosa. Pasal apa pula? Yang berdosa bila kita setuju dengan dia tak tutup aurat, kita redha dan kita memang suka dia tutup aurat. Ya. Tapi kalau kita tak redha, kita pun tak suka macam tu. Cuma dah majlis orang, takkan nak terus asyhadu an la ilaha illallah, semangat jihad atas Islam, tolong berhenti menyanyi. Mampu. Tengok majlis sama. Maka dah nyanyi, baik kat dia. Cuma kerja kita makan cepat-cepat, balik ya. Jangan kerja kita dah makan cepat-cepat. Saya ada satu lagu dia, saya satu lagu. Kalau lagu elok tak apa. Ni lagu oh Cik Ainun, janda muda, cukup lawak. Sudah, kalau jenis tu jangan. Dan ni maksud dia. Majlis orang kalau maksiat, kita pi, kita tak ada problem. Sebab kita bukan raih maksiat dia. Dan kebetulan kita kena pi pun. Sebab kalau tak pi, adik-beradik kita, sepupu sepapak kita, memang keluarga kita. Saya pernah jadi kes ni. Laku kenduri di Pahang. Target kena pi awal. Pasal tahu dah, orang-orang di Felda tu tengah hari dia akan karaoke, pagi dia marhaban. Jadi dia nak cover hak dosa tu, dia buat marhaban dulu. Tengah hari dia menyanyi, melalak semua, campur lagi perempuan semua. Kita pun tahu dah, pukul 12 so kita makan awal. Sebelah makan-makan, sebelum tarian dan nyanyian bermula, belah dulu. Tu. Tapi tak kena pergi, pasal dia beradik, kamu boleh telak. Jangan siapa tak pergi. Kalau siapa tak pergi, dia putus silaturahim. Dia tunjuk agama lebih buruk. Dan dia kena pergi. Tapi di hati dia tak pernah redha dengan perbuatan maksiat itu. Wallahu a'lam. Kasih banyak. Innahu was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sana kalau ada sumbangan, boleh ikut bagi sumbangan. Kalau ada, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk sekolah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan itu terbaik sebenarnya, insya-Allah, untuk perjuangan dan untuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.